Hai, salam sejahtera dan selamat bertemu dalam rancangan Tanya Kawan. Satu siri ulasan untuk menemukan jawaban bagi pelbagai bentuk persoalan berkaitan dengan dilema dan permasalahan seseorang belia. Saya Exworthy Daryl akan menjadi peneman Anda semua sepanjang musim ini. Oleh itu, sekiranya Anda mempunyai sebarang persoalan maupun dilema, jangan khawatir. Tanya kawan dan kami pasti akan dapat membantu Anda. Saya percaya ramai remaja masa kini yang sudah terjebak dengan tabiat meminum minuman keras atau beralkohol. Tabiat ini pastinya membawa banyak mudarat, terutamanya dari segi kesehatan fisikal maupun mental. Pada episod kali ini, kita akan mengulas tentang kesan-kesan buruk akibat daripada pengambilan alkohol dan merungkai cara bagaimana kita boleh mengatasi dan menghindari masalah ketagihan alkohol ini dengan lebih berkesan. Alkohol sinonim dengan arak atau minuman keras, selalunya diminum ketika bersosial atau digunakan untuk mempertingkatkan mood. Ia juga boleh mengakibatkan ketagihan jika selalu diminum. Minuman beralkohol terdapat dalam pelbagai bentuk, termasuklah bir, wine, brandy, dan whisky. Amalan meminum minuman keras ataupun minuman beralkohol merupakan suatu tabiat buruk, terutama sekali pada remaja kita masa kini. Masalah ini mempunyai tahap serius yang sama dengan masalah-masalah sosial lain yang melanda negara kita. Malah masalah ini kian hari kian meruncing. Antara faktor-faktor yang mendorong para remaja untuk mengambil minuman keras termasuk: pertama, pengaruh rakan sebaya. Ramai remaja menganggap bahwa alkohol memudahkan mereka mendapat ramai kawan dan diterima sebagai sebahagian dari kumpulan tersebut. Jika mereka enggan mengikut cara hidup rakan, mereka takut akan kehilangan rakan. Dalam realiti, rakan yang tidak mengambil alkohol lah yang boleh dipercayai dan merupakan kawan yang sentiasa mengambil berat. Perhubungan antara kawan juga lebih sihat tanpa penggunaan alkohol. Kedua, iklan yang dipaparkan. Walaupun pengambilan arak itu dianggap sebagai haram, namun pengiklanan arak dalam panggung wayang, dalam VCD, media cetak tidak diharamkan dan bahkan dibenarkan semakin kerap. Kita lihat media cetak, akhbar-akhbar bahasa Inggris semakin kerap mengiklankan minuman-minuman beralkohol. Pengiklanan sekarang menjadi sangat menarik. Sekarang ini masyarakat Arab sudah mulai menajah sukan. Belum lagi sukan massa seperti bola ataupun badminton, tetapi sudah mulai menajah sukan seperti golf. Menggunakan wanita, mengeksploitasi wanita yang seksi, yang menggairahkan untuk juga menjual arak, juga menarik perhatian remaja. Dan ketiga, ianya amat mudah didapati. Penjualan arak dijalankan di mana-mana sahaja. Kesannya, remaja tidak menghadapi kesusahan dan mendapatkan alkohol pada bila-bila masa sahaja. Nah, ini telah mendorong mereka untuk mengambil minuman keras dengan lebih kerap. Sangat menyedihkan. Harus diketahui bahwa alkohol membawa lebih banyak kesan negatif, yaitu yang pertama, ianya sangat memudaratkan kesehatan. Kesan utama adalah seperti sakit jantung, hati, atau penyakit dalam perut. Bila situasi ini berlaku, mereka akan kurang selera makan, kekurangan vitamin, jangkitan penyakit, mati pucuk, ataupun kekurangan haid. Kematian yang awal adalah lebih kerap pada orang yang kuat minum, terutamanya daripada sakit jantung atau hati, radang paru-paru, kanser, keracunan alkohol yang teruk, kemalangan, pembunuhan, dan pembunuhan diri. Kesan pengambilan minuman keras ialah mereka tidak mampu mengawal emosi serta hilang keupayaan berpikir. Keadaan ini menjadi semakin teruk apabila pelajar mula ketagihan minuman keras itu.
Masalah tersebut akan merosakkan kesehatan pelajar sekaligus menjajaskan pelajaran dan masa depan mereka. Nah, yang kedua, tahap kemalangan jalan raya kian meningkat. Kebanyakan kes-kes kecederaan dan kematian disebabkan oleh pemandu mabuk. Pengambilan alkohol berlebihan boleh menyebabkan sakit kepala dan meragam di dalam perut. Jenis kandungan dada yang terdapat di dalam minuman beralkohol ini ialah etil alkohol atau etanol. Ia merupakan dada sedatif yang memperlahankan aktiviti sistem saraf. Oleh itu, kemungkinan yang besar bagi kemalangan untuk berlaku adalah dalam keadaan mabuk. Nah, yang ketiga, kelakuan peminum akan selalu berada di luar kawalan. Nah, manusia memiliki pusat kawalan di otak. Pusat kawalan itu melarang seseorang daripada melakukan perbuatan yang dianggap salah. Contohnya, seseorang itu pada kebiasaannya tidak menggunakan bahasa kasar atau kesat ketika berhadapan dengan kedua ibu bapa dan dengan orang yang lebih tua. Apabila seseorang itu meminum alkohol, pusat kawalan tersebut menjadi tersekat. Inilah yang mengakibatkan seseorang yang mabuk melakukan perbuatan yang bertentangan sama sekali dengan pribadinya. Contohnya, seseorang yang mabuk didapati menggunakan bahasa kesat dan tidak menyadarinya. Tidak menyadari kesilapan itu walaupun sedang berhadapan dengan kedua ibu bapa. Mereka akan berkelakuan buruk. Ketagihan alkohol ini haruslah ditangani dengan segera. Beberapa cara praktikal berikut bolehlah diambil sebagai panduan. Contohnya yang pertama, sekali kita melihat kepada kepentingan ibu bapa dalam memainkan peranan mereka, ibu bapa perlu menghulurkan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi kepada anak-anak. Nah, hal ini demikian karena remaja merupakan golongan yang sangat menginginkan perhatian. Naluri mereka yang mudah memberontak sudah pasti dapat ditenangkan menerusi perasaan cinta ibu bapa terhadap anak-anak. Api kemarahan dan benteng keegoan yang mendebal di dada mereka pasti mudah diruntuhkan dengan kasih sayang, ibarat menatang minyak yang penuh kepada anak-anak. Andai kata remaja ketandusan kasih sayang, sudah pasti mereka akan mencari haluan lain untuk melepaskan diri daripada kepompong ketidakselesaan. Natijahnya, mereka akan mulah bergaul dengan rakan sebaya untuk mencari keseronokan serta mengambil alkohol untuk melepaskan diri daripada permasalahan. Kedua, kampanye kesadaran harus dijalankan bagi menanam kesadaran di kalangan masyarakat, terutamanya para pelajar tentang bahaya dan akibat pengambilan minuman keras. Kampanye-kampanye ini boleh diadakan di tempat umum dan juga sekolah supaya anak-anak sekolah mendapatkan pengetahuan tentang kesan daripada arak. Mereka yang mengambil minuman beralkohol perlu tahu risiko yang mereka hadapi akibat dari corak pengambilan alkohol mereka. Oleh itu, mereka perlu berjumpa dengan pakar kesehatan untuk menilai tahap risiko mereka. Mereka yang minum dalam kuantiti yang membahayakan atau berisiko, yaitu kuantiti yang menyebabkan mereka berisiko tinggi untuk mendapat kemudaratan alkohol, perlulah mengubah tabiat minum mereka. Ataupun yang terbaik adalah untuk berhenti sama sekali. Intervensi dan rawatan awal boleh mencegah dan mengurangkan kemudaratan alkohol. Dan ketiga, mohonlah pertolongan daripada Tuhan. Mintalah kekuatan untuk melawan amalan ketagihan ini dan sentiasa berdoa untuk mendapatkan curahan kuasa Roh Kudus-Nya. Ingatlah, firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 30 mengatakan, ayat 31 dan 32. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Alkitab menegah kita daripada terpengaruh dengan alkohol. Jauhilah minuman perusak ini dan jagalah kesehatan diri. Tuhan pasti akan menolong kita.
Sekian sahaja ulasan kita untuk kali ini. Sekiranya Anda mempunyai sebarang persoalan ataupun perkongsian yang ingin diluahkan, bolehlah menuliskan kepada kami melalui laman sesawang hopetv.asia ataupun melayari Facebook page kami di Hope Channel Asia Tenggara. Ingatlah, jika Anda ada sebarang permasalahan, tanya kawan dan kami pasti dapat membantu Anda. Sehingga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.